Okay, next. Kita cuba tengok yang ini ya. Dalam buku yang The Fourth Industrial Revolution yang sebelah kiri tu, dia pecahkan revolusi industri ini kepada 4 ya. Satu yang dipanggil the first industrial revolution itu bermula pada tahun 1760. Industri yang pertama ini dia ditandai oleh dia punya powernya, perubahannya dari segi mass production dan sebagainya ialah kuasa air dan juga steam. Wap. Sebab itu kereta api wap, dia punya mesin wap, itu semua untuk mempercepatkan daripada segi production dan sebagainya. So jadi kuasa air dan juga mesin wap itu adalah asas kepada kekuatan industri pertama itu. Revolusi yang kedua bermula pada tahun 1870 pula ini dia ditandai oleh electricity. Elektrik itu mengganti wap untuk membentuk industrial dan juga mechanical. So jadi dia punya kuasanya itu berkaitan dengan industri. Dua perkara yang kita kena faham bila perubahan dari segi revolusi industri daripada satu ke satu. Satu, dia berbentuk apa yang dipanggil amplification. Amplification maknanya kalau kita physical amplification maknanya tenaga fizikal kita itu di-amplify, ditingkatkan kekuatannya dengan mesin. Dan mesin itu diberi kuasa oleh air ataupun elektrik. Kan? So jadi di-amplify kuasa manusia itu, physical amplification itu ditingkatkan. Sebab itu kita ada mesin yang tolak dan sebagainya yang meningkatkan fizikal, kekuatan fizikal. Dan yang keduanya, dalam revolusi industri ini ialah berlaku apa yang dipanggil automation. Dia automate perkara-perkara rutin yang dilakukan oleh manusia untuk mempercepatkan. So, jadi automation dan juga amplification ini adalah dua ciri penting dalam perubahan revolusi industri ini. Dan dalam revolusi industri yang ketiga telah berubah daripada air kepada elektrik, telah berlaku apa yang dipanggil elektronik. Dalam revolusi yang ketiga itu elektronik, ya, yang kita tengok di situ. Digitalization of technology dan juga automation sudah berlaku. Komputer sudah bermula. Nah, di sini tuan-tuan kena perhatikan, very interesting dia punya perkembangan daripada segi amplification juga automation itu. Kalau revolusi pertama dan kedua tu yang dia amplify itu ialah physical dan juga di automate kita punya rutin fizikal kita untuk percepatkan. Kan sebab itu di kilang-kilangnya dia kilang kereta dia begitu dipercepatkan. Tetapi dalam start daripada revolusi yang ketiga, industri yang ketiga ini, amplification dan juga automation itu sudah bergerak. Bukan saja di amplify dan automate kita punya fizikal, dia start sudah kepada cognitive amplification. Bila masuk kepada zaman elektronik dan juga computerization, maknanya cognitive amplification dan juga rutin kognitif itu telah mula diambil alih oleh teknologi. Dan contoh yang paling saya ingat tahun akhir 1970-an, kalkulator yang sekarang ni orang tak mau pakai, yang murah kan free ya. Dulu pada ketika itu RM30, RM50. Kalkulator merupakan tanda-tanda awal bagaimana rutin kognitif telah dibuat dalam bentuk kalkulator. Pengiraan itu. Maknanya amplification dan juga rutin kognitif itu telah diambil alih oleh kalkulator. Orang tidak sedar. Kan? Jadi kita tidak perlu lagi mengira-ngira. Saya ingat pada ketika itu di kementerian bergaduh nak pakai sempua ke nak pakai kalkulator. Saya ingat pada ketika itu lagi. Akhirnya entah macam mana sempua yang menang, kalkulator kalah. So jadi saya ingat lagi masa itu salah seorang pensyarah universiti bila ditanya di peringkat international, what happened to Malaysia? Are you going forward or backward? Because are you
using sempua, it's not calculator. No, we are going forward using sempua, dia kata. Jadi sampai peringkat begitu. Tetapi komputer sudah mula mengambil alih. Dan bila saya kata kognitif, masuk kepada sekarang ni, zaman industri revolusi yang keempat ini, digitalization itu sudah semakin hebat. Yang digitalization semakin hebat. Kalau kita tengok perkembangan kognitif, pemikiran daripada yang rutin, sebenarnya yang di peringkat bawah, memorization, calculation yang di peringkat bawah, kita punya thinking part di bawah ni, kita tak buat dah, kita bagi komputer buat. Kalau kita buat, kita ambil lah, kita buat data analysis. Sekarang dalam revolusi data analysis, big data. Kalau kita buat PhD dan juga master, kita suruh SPSS je buat analisis. SPSS tu dia boleh analyze macam-macam. So maknanya pemikiran analitik yang dibuat dalam biasa itu, kita tak perlu buat dah. Kita bagi komputer buat. So jadi maknanya automation dan juga digitalization dan juga amplification itu telah menerobos kita punya kognitif, bukan lagi kita punya fizikal. Yang ini orang tidak sedar. Apatah lagi dalam sekarang ini, perkembangan yang baru, ketika saya dengan menteri di Dubai ke di mana? Pembentangan bukan lagi video conferencing, pembentangan itu ialah 3D. Orang tu berdiri di pentas, tapi dia berada di US. Saya dengan menteri duduk depan. Pembentang itu berdiri di atas pentas. Kita video conferencing pun tak buat lagi. Kan? Orang dah bincang. Kita tengok di YouTube tu macam-macam kan. Dia boleh bincang pasal lautan dalam, ikan paus di atas pentas. Pembelajaran. So itu the fourth industrial, maknanya kognitif kita. Sebab itu kalau kita masih lagi di sekolah bincang soal analisis, ingatan, bukan tidak penting, tapi pada saya sudah the future school sudah ketinggalan kita. Sebab itu kita menekankan higher order thinking skill. Sebab the lower part itu tidak perlu kita buat banyak lagi dah. Kita boleh swastakan pada komputer aja. At the end, kognitif kita itu decision making. Yang komputer tidak buat itu decision making. Yang the rest itu dia boleh buat. Analisis big data dan sebagainya, trend semua kita buat. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, that's it. The fourth industrial itu dia karang itu. Kita bincang nanoteknologi dan sebagainya. Now, kita kena ingat ya, perbincangan yang ditulis oleh Robert Schwab ni, kritikan yang paling besar ialah bila dibincangkan soal itu, dia menceritakan bahawa kesannya kepada pendidikan, 65% student kita yang ada sekarang ni, yang berada di sekolah pada ketika ini, 65% yang kita didik itu, dia akan berada pada masa depan, kerjanya sudah tidak ada lagi. 65% kerja yang ada sekarang tidak ada. Maknanya kalau daripada 10 pekerjaan yang ada sekarang ini, 6 daripadanya disappear. Dia akan translate menjadi kerja lain. Dan saya sentiasa berdoa, yang saya harapkan yang tidak akan hilang akan datang ni cikgu lah. Cikgu jangan hilang lah daripada itu ya. 65%. Dan 47, hampir 50% daripada kerja yang ada sekarang ini, dia akan di-automate-kan. Dibuat oleh mesin lah, maksudnya. Dan yang paling penting kalau di industri itu, 50%, dalam tahun 2020, 50% yang subjek yang industri ajar sekarang itu
tahun 2020 nanti 50% akan obsolete. Content changing very fast. Itu universiti. Bayangkan kita punya buku teks yang ada sekarang, yang kita bergaduh dengan buku teks. Saya menjangkakan 2025 nanti selepas PPM habis, buku teks kita semua obsolete. Budak tak tengok dah. Tetapi suatu yang menarik, bila bincangkan pasal perkembangan industri-industri ini, yang ini tuan-tuan kena faham, yang kadang-kadang kita terlalu obses, yang dibincangkan oleh Robert Schwab ni, orang obses. Ada 17% lagi dunia, penduduk dunia ni, 17% lagi. Lebih kurang dalam 1.7 bilion, hampir 2 bilion itu, tidak ada elektrik. Yet kita sudah bincang zaman industri yang keempat, kan? Tapi ada hampir 2 bilion dunia, penduduk dunia tidak ada elektrik. Dan kita bincang 4th industrial, tetapi revolution ini tapi ada lebih kurang hampir 47%, hampir 50% tidak ada connectivity di dunia. So, dalam berarti kata yang lain, perbincangan Robert Schwab dalam buku 4th Industrial Revolution itu lebih menjangkakan apa yang berlaku dan menguntungkan negara-negara maju. Sebab itu perbincangannya lebih kuat, lebih cenderung kepada apa yang dipanggil dalam pendidikan, kalau kita bincang soal falsafah pendidikan dan sebagainya, berbentuk utilitarian. Kerja, utilitarian. Pendidikan itu bertujuan untuk utilitarian, untuk kerja. Tetapi persoalan yang paling besar, apakah pendidikan itu yang kita buat di sekolah itu untuk mendidik supaya belajar boleh bekerja? Tidak, kan? Pendidikan kita more than